Baik Ustaz, dipersilakan mulakan kuliah pada pagi ini. Tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hath ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ala al-huda wa dalalata ala al-khair ibta'a kurbihi wa thawabihi wa maradatihi ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan segala pujian bagi Allah Subhanahu wa taala, dengan nikmat dan kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih lagi memberi peluang kepada kita untuk sama-sama kita hadirkan diri kita ke dalam majlis ilmu, walaupun dengan keadaan kita yang penuh dengan kekurangan, walaupun keadaan kita yang penuh dengan maksiat, tetapi Allah masih lagi tidak berhenti memberi kepada kita taufik, memberi kepada kita hidayah untuk terus kita melangkahkan kaki kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi selangkah kita melangkah kepada Allah Subhanahu wa taala, 1000 langkah Allah melangkah kepada kita. Maka itu satu bentuk rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahawasanya Allah sentiasa menunggu setiap daripada hamba-Nya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan hadirnya kita dalam majlis ilmu ini, moga-moga dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita sebagai seorang hamba, hendaklah kita sentiasa mendekatkan diri kepada Allah. Adapun Allah sentiasa dekat dengan kita. Allah sentiasa dekat dengan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat kepada mereka, lebih dekat daripada urat leher mereka. Maka Allah sentiasa dekat dengan kita. Tetapi kita sebagai hamba, kita kena mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan diri di sini bukanlah mendekatkan diri dengan jarak berapa meter, berapa kilometer, bukan. Mendekatkan diri dengan Allah bukan dengan jarak. Kerana Allah bukanlah perkara yang boleh kita dekat dengan jarak. Tetapi mendekatkan diri kita ini adalah dengan dekatnya hati kita merasakan kewujudan Allah Subhanahu wa taala, merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan merasakan diri kita ini menjadi benar-benar hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud kita mendekatkan diri kepada Allah. Apabila kita sentiasa yakin dan lebih-lebih lagi yakin bahawasanya Allah adalah Tuhan kita dan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, itu tanda orang yang dekat dengan Allah. Semakin banyak dia kenal tentang Allah, semakin banyak dia tahu tentang Allah Subhanahu wa taala dan segala makhluk yang diciptakan oleh Allah, maka semakin dekatlah dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita bayangkan dekat dengan Allah tu dekat kita dengan sebagaimana kita dekat dengan makhluk, bukan. Kerana Allah bukanlah makhluk, dan dekat dengan Allah bukanlah bermaksud dekat dari segi masafah, jaraknya. Sama juga Allah mengatakan bahawasanya dia dekat kepada kita bukan bermaksud dia ada dekat kita bermaksud dengan dari segi jaraknya, tetapi Allah dekat dengan kita dari segi pengetahuannya. Allah dekat dengan kita dari segi rahmatnya, dan Allah dekat dengan kita dari segi kasih sayangnya. Sentiasa ada kasih sayang Allah bersama dengan kita. Maka seorang hamba itu kenalah sentiasa mendekatkan diri kepada Allah, walaupun Allah sebenarnya dah dekat dengan dia lebih daripada urat leher dia. Maka antara cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita belajar ilmu Allah Subhanahu wa taala. Adalah dengan kita belajar ilmu yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah dengan kita ikut segala perkara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dekat kepada Rasul, dekat kepada Allah, dan dekat kepada Allah buah yang sama, dekat juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka alhamdulillah, pada pagi ini insya-Allah kita akan teruskan ulang kaji bab ibadah kita, dan kita masih lagi berada pada bab yang membicarakan tentang bersuci, at-taharah. Menunjukkan bahawasanya pentingnya kita dalam
agama kita ini sangat menitik beratkan tentang penyucian. Daripada kita dah belajar tentang wuduk, cara-cara untuk mengangkat hadas kecil, sekarang kita akan masuk kepada bab mandi wajib. Bab mandi yang mana merupakan cara untuk kita mengangkat hadas besar. Untuk kita mengangkat hadas besar menunjukkan betapa besarnya kepentingan fungsi membersihkan diri ini dalam kehidupan seharian kita, untuk memberi peringatan bahawasanya sebagaimana kita perlu sentiasa berwuduk, sebagaimana kita perlu sentiasa mandi wajib apabila berlaku perkara-perkara yang mewajibkan mandi, macam itu jugalah kita perlu untuk sentiasa menjaga hati kita dan menyucikan hati kita. Maka Allah tidak menetapkan, Allah tidak mensyariatkan kewajipan berwuduk dan juga mandi wajib ini, melainkan untuk memberi peringatan kepada kita bahawasanya hati kita juga adalah lebih untuk kita jaga, adalah lebih penting untuk kita perhatikan kebersihan hati. Dan sebanyak mana kita cuba untuk membersihkan zahir kita ini dengan berwuduk dan mandi wajib, maka Allah sendiri akan membersihkan hati kita. Nah, sebanyak mana kita ikut sunnah Nabi SAW dalam berwuduk, dalam mandi wajib ini, sekuat mana kita mengikut setiap sunnah Nabi SAW, maka sebanyak itulah Allah akan menyucikan hati kita. Maka penyucian hati kita kadang-kadang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sendiri yang akan membersihkan hati kita dengan sebab apa? Dengan sebab kita berusaha untuk menyucikan zahir kita. Maka jangan kita pandang wuduk kita itu adalah perkara yang biasa. Jangan kita pandang mandi wajib kita itu adalah perkara yang biasa. Kerana dua-dua perkara itu adalah cara untuk kita membersihkan hati kita. Kita buat yang zahir, Allah yang akan lakukan yang batin. Maka sentiasa kita kena memperbaiki ibadah kita ini daripada kecil-kecil ibadah sampailah ke ibadah-ibadah yang besar. Daripada berwuduk, kita dah kena perbaiki wuduk kita, perbaiki cara berwuduk kita, lengkapkan sunnah-sunnah wuduknya. Begitu juga dalam masalah mandi wajib yang kita akan bicarakan pada hari ini, insya-Allah. Moga-moga dengan berkat kita cuba untuk memperbaiki taharah kita, bersuci kita ini, maka Allah akan bersihkan hati kita, kerana kadang-kadang kita tak mampu untuk membersihkan hati kita kerana kuatnya nafsu kita, kerana degilnya nafsu kita ini untuk bergelumang dengan sifat-sifat yang keji. Maka hanya Allah yang mampu untuk menyucikan hati kita itu dengan air sucian yang tidak akan datang kepadanya kotoran kembali. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan masuk kepada babul ghusl, bab pada menyatakan mandi. Maka mandi ini dari segi bahasa, al-ghusl, bahasa Arab bila sebut mandi, apa maksudnya mandi? Mengalirkan air. Basuh kereta, basuh baju, semua dipanggil ghusl. Tetapi bila ulama menyebutkan al-ghusl, al-ghuslul wajib ataupun ghuslul fard, bila mereka menamakan mandi, yang dimaksudkan oleh mereka dengan mandi adalah apa? Mengalirkan air ke seluruh badan, ta'mimu jami'il badan, mengalirkan, mengumumkan seluruh badan kita dengan air, maknanya mengalirkan air ke seluruh badan kita, anggota badan kita, biniyatin makhsusah, dengan niat-niat yang khusus, dengan niat-niat yang tertentu. Maka mandi dari segi bahasa adalah sekadar mengalirkan air, dipanggil mandi. Tetapi bila ulama ataupun syarak menyebutkan mandi, yang dimaksudkan oleh syarak istilah, maknanya mandi dari segi istilah ataupun mandi dari segi makna syar'i adalah mengalirkan air ke seluruh badan dengan niat-niat yang tertentu. Pertama, mengalirkan air ke seluruh badan. Yang kedua, dengan menggunakan niat-niat yang tertentu. Sekarang ini dia adalah ibadah, maka perlu kepada niat. Maka dalam bahasa Arab dipanggil apa? Al-ghuslu. Al-ghuslu. Ghin, sim, lam. Ghuslu. Dalam bahasa Arab, kalau al-ghuslu, perbuatan mandi itu. Al-ghuslu dengan dengan dhammil ghin, dengan baris depan ghin tu, al-ghuslu maksud dia apa? Perbuatan mandi wajib itu. Perbuatan mandi itu dipanggil al-ghuslu. Tapi kalau Allahumma salli Muhammad, al-ghuslu adalah tempat basuhan tu. Perkara yang kita nak basuh tu dipanggil al-ghuslu, baris atas. Tapi al-ghuslu tadi perbuatan tu. Adapun al-ghislu, baris bawah, al-ghislu itu perkara yang kita masukkan sekali dengan air, seperti sabun,
Yang kita gunakan bersama dengan air tu dipanggil al-ghislu. Tengok dalam bahasa Arab tukar baris je. Al-ghuslu dengan al-ghizlu memberi makna yang berbeza. Maka yang kita nak bincangkan sekarang ni al-ghuslu dengan baris atas ataupun ada dengan baris depan, al-ghuslu. Mandi. Mandi itu sendiri. Dan mandi ini adalah satu perkara yang menjadi rutin harian kita. Kita setiap hari mandi. Tetapi apa yang membezakan mandi kita dengan mandi ibadah ini? Apa yang membezakan yang boleh menjadikan mandi kita setiap hari ini boleh menjadi ibadah adalah dengan niat kita. Kalaulah kita tak ada perkara yang mewajibkan mandi dan tak ada perkara-perkara yang mensunatkan kita untuk mandi, kita mandi juga kan? Setiap hari kita mandi. Tapi kita boleh menjadikan mandi itu sebagai ibadah juga dengan kita tukarkan niatnya. Dengan kita pasangkan niat padanya. Contohnya apa? Ya Allah, aku mandi ini adalah tujuannya untuk menyegarkan badan aku, untuk aku boleh beribadah kepada kamu. Ya Allah, aku mandi ini adalah untuk menghilangkan bau-bau yang tak enak pada badan aku, untuk orang lain senang bila duduk dengan aku. Itu satu niat yang baik. Maka bila kita niatkan perkara-perkara tersebut pada mandi harian kita, yang rutin harian kita itu, maka mandi kita juga setiap hari akan menjadi ibadah. Setiap titik air yang sampai ke tubuh badan kita akan menghapuskan dosa kita yang ada pada tubuh badan kita. Maka dengan niat boleh menjadikan perkara yang rutin, perkara yang adat menjadi ibadah. Adapun hukum mandi ini ada 5 hukum. Ada kadang-kadang kita diwajibkan mandi, ada waktu kita disunatkan mandi, ada waktu kita diharuskan mandi, boleh mandi tak ada masalah, nak mandi pun tak ada masalah, nak tinggalkan mandi pun tak ada masalah. Ada juga waktu-waktu di mana kita dimakruhkan untuk kita mandi. Ada juga waktu di mana haram kita mandi. Maka bilakah kita diwajibkan mandi? Yang pertama, pada 6 keadaan yang kita akan bincangkan selepas ini, 6 sebab yang mewajibkan mandi. 6 sebab yang mewajibkan mandi. Itu antara perkara yang mewajibkan mandi lah. Bila kita wajib mandi, bila berlaku 6 perkara. Dipanggil mujibatul ghusl. Perkara-perkara yang mewajibkan kita mandi ada 6 perkara. Nanti kita akan bincangkan. Hukumnya mandi wajib. Ataupun seseorang yang telah nazar. Dia menazarkan mandi. Nazar ni apa? Nazar ni dia nazarkan. Dia niatkan dalam hati dia dengan lafaz. Kata, aku kalau dapat sekian-sekian, maka aku berniat nak mandi. Maka mandi itu menjadi wajib. Contohnya dia niatkan mandi itu mandi hari raya. Mandi hari raya asalnya sunat hukumnya. Tapi bila dia nazarkan, maka mandi hari raya jadi wajib ke atasnya. Maka wajib mandi bila dia bernazar. Baik. Maka 2 sebab itu sahaja yang mewajibkan mandi. Yang pertama, berlakunya 6 perkara yang mewajibkan mandi. Dan yang kedua, bila dia nazarkan. Maka segala perkara yang sunat, bila kita nazarkan, dia akan jadi wajib. Segala perkara yang sunat, bila kita nazarkan, maka dia akan jadi wajib. Maka itu waktu diwajibkan kita mandi. Hukum yang kedua, bilakah kita disunatkan mandi? Banyaklah mandi-mandi sunat ni. Kita akan bincangkan di akhir bab nanti. Beberapa mandi sunat yang disunatkan kepada orang Islam. Antaranya mandi hari Jumaat. Antaranya mandi hari raya. Itu mandi yang disunatkan. Okey. Yang ketiga, mubah hukum dia. Harus kita boleh mandi. Seperti apa? Seperti mandi untuk menyejukkan badan. Mandi untuk membersihkan badan. Tanpa ada niat-niat yang soleh ni. Maknanya mandi semata-mata nak sejukkan badan dia. Niat yang baik ke bukan niat yang baik tu? Maka akan jadi hukum dia apa? Hukumnya harus sahaja. Dapat pahala tak? Tak dapat pahala. Kecuali bila dia pasangkan niat-niat yang baik. Macam tadi saya sebut tadi. Niat untuk menyegarkan badan, untuk dia boleh buat ibadah. Contohnya. Ataupun niat mandi nak ikut Nabi SAW. Dapat pahala. Pahala mutabaah, pahala mengikut Nabi SAW. Maka asalnya hukumnya adalah mubah, adalah harus. Tetapi dengan niat-niat yang soleh, boleh menjadikan perkara yang harus tadi menjadi sunat. Maka sangat-sangat senang untuk kita mendapatkan pahala sunat itu hanyalah dengan niat kita. Hanyalah dengan niat kita. Dan orang tak akan berniat melainkan orang yang ada ilmu sahaja. Orang yang masuk kelas agama barulah dia tahu, oh rupanya aku mandi selama ni boleh buat pahala. Boleh jadi lubuk pahala untuk aku dengan aku berniat niat-niat yang baik. Keempat, hukum mandi adalah makruh. Bila kita dimakruhkan mandi wajib, itu bagi orang yang berpuasa. Dan dia mandi dalam keadaan menyelam dalam kolam. Maka makruh hukum dia mandi dalam keadaan begitu. Bagi orang yang berpuasa, mandi dalam keadaan berenang, menyelam dalam kolam ke dalam sungai ke, maka hukumnya apa? Makruh.
Kerana bimbang masuknya air ke rongga-rongga terbuka dia, yang boleh membatalkan puasa dia, itu makruh. Dan juga ada keadaan yang dikatakan haram kita mandi. Iaitu apa? Jika kita mandi menggunakan air yang dicuri. Mandi guna air curi. Dicuri air orang, dibuat mandi. Sama ada mandi wajib ke mandi sunat ke, hukumnya apa? Hukumnya haram perbuatan dia mencuri air, dan haram perbuatan dia mandi menggunakan air yang dicuri, tetapi mandinya akan diterima, akan sah. Dari segi hukumnya sah mandi tersebut. Ada pun mandi yang haram yang tak sah, contohnya apa? Contohnya mandi orang yang dalam keadaan haid. Perempuan yang dalam keadaan haid mandi juga, niat mandi wajib juga. Hukumnya haram. Haram bagi perempuan yang dalam keadaan haid ataupun nifas untuk dia mandi dengan tujuan mengangkat hadas. Adapun mandi biasa-biasa tanpa ada niat, tak ada masalah. Ini mandi untuk bersuci. Mandi untuk beribadah contohnya. Dalam keadaan dia haid dan nifas. Kita dah sebut sebelum ini. Bagi orang yang dalam keadaan haid dan nifas, tak boleh dia bersuci. Kerana dia meninggalkan suci itu adalah ibadah untuk dia. Okey, tak boleh dia berwuduk, tak boleh dia mandi wajib. Maka orang yang keadaan haid dan nifas, jika dia mandi wajib juga, niat mandi wajib, maka yang pertama, mandi dia tidak akan sah. Yang kedua, perbuatan itu haram hukumnya. Haram hukumnya bagi mereka yang tahulah. Bagi mereka yang tak tahu, dia kena belajar dan dia kena tahu. Okey. Jadi itu lima hukum mandi. Ada wajib, ada sunat, ada makruh, ada mubah, ada harus dan juga ada haram. Jadi sekarang kita nak bincangkan tentang mandi wajib itu sendiri. Ada 6 perkara yang mewajibkan mandi. Ada 6 perkara yang bila berlaku perkara tersebut, maka wajiblah kita untuk mandi. Dengan nama apa? Mandi wajib. Bukan mandi biasa ni. Kena niatkan mandi wajib. Mandi fardu. Mandi untuk mengangkat hadas besar. Maka sama juga 6 perkara ini bila berlaku kepada seseorang itu, maka telah mendatangkan kepada diri dia hadas yang besar. Dulu kita pernah belajar 4 perkara yang mendatangkan hadas kecil, iaitu 4 perkara yang membatalkan wuduk. Tak, contohnya bersentuhan lelaki perempuan yang bukan ajnabi. Yang ajnabi. Maka itu mendatangkan hadas kecil. Maka dia kena mengangkat hadas kecil dengan berwuduk. Sekarang perkara-perkara yang bila berlaku datang kepada badan kita hadas yang besar. Hadas yang besar. Allahumma salli ala Muhammad. Taib. Mujibatul ghusl. Mujibat, perkara-perkara yang mewajibkan al-ghusl, mandi. Ada 6 perkara. 3 perkara daripadanya adalah dikhususkan untuk wanita sahaja. 3 perkara yang hanya berlaku kepada wanita, dan 3 perkara berlaku kepada lelaki, berlaku juga kepada wanita. Baik. Mula-mula kita akan bincangkan perkara-perkara yang berlaku kepada lelaki dan wanita. Mushtarak. Lelaki pun berlaku, perempuan pun berlaku. Okey. Jadi saya dalam syarahan saya ini, saya akan sebutlah beberapa perkara yang mungkin kurang enak kita dengar, tapi terpaksa sebut juga. Sebab dia membicarakan tentang masalah-masalah, contohnya persetubuhan. Jadi saya minta maaf awal, saya akan sebut perkara-perkara ini kerana tidak ada malu dalam membicarakan ilmu. Kata para ulama, la yanalul ilm ithnatan ataupun ithnan. 2 golongan yang tak akan dapat ilmu. Yang pertama, al-mustahi, orang yang malu. Malu untuk syarah dan malu untuk bertanya. Jangan malu untuk bertanya, boleh tanya, tak ada masalah. Walaupun perkara tu yang kita nampak malu untuk bertanya, tak ada masalah. Dalam masalah ilmu boleh bertanya. Kerana golongan yang malu ni tak akan dapat ilmu. Tak akan tahu sampai bila-bila tak tahu. Okey? Dan juga yang kedua adalah al-mutakabbir. Orang yang sombong, yang rasa diri dia ada ilmu, maka dia belajar dalam keadaan dia rasa dia dah alim. Yang ini juga tak dapat ilmu. Yang pertama orang yang malu, yang kedua orang yang sombong, al-mutakabbir. La yanalul ilmu ithnan, al-mustahi wal mutakabbir. Tak akan dapat ilmu 2 golongan, iaitu yang pertama apa? Orang yang malu, yang kedua adalah orang yang sombong, orang yang rasa diri dia dah hebat, dah alim. Sebab kita nak hadir ke dalam majlis ilmu, kita kena rasa diri kita ni tak ada apa-apa ilmu. Walaupun saya dah belajar benda ni dah berpuluh-puluh kali, tapi hadirlah ke dalam majlis ilmu dalam keadaan kamu rasa kamu tak tahu benda yang kamu nak belajar ni. Siapa yang hadir ke dalam majlis ilmu dalam keadaan dia rasa dia tahu, dia rasa ilmu dia dah banyak dah, tapi dia hadir juga majlis ilmu, maka dia tak akan dapat apa-apa dalam majlis ilmu tersebut.
Tak, tetapi orang yang datang ke dalam majlis ilmu, dia rasakan diri dia tak tahu apa-apa. Aku ni memang jahil. Walaupun dia dah belajar benda tu, tapi dia hadir dengan keadaan diri begitu, maka Allah akan beri kepada dia. Jika betul dia dah tahu benda tu, Allah akan beri benda lain kepada dia. Dengan berkat dia hadir ke dalam majlis ilmu, dengan keadaan dia rendah diri itu, Allah sendiri akan ajarkan ilmu yang lain kepada dia. Sebab ingat bekas mangkuk yang kita bawa, kalau dah penuh, nak letak apa lagi? Kita dah rasa diri kita dah alim, dah banyak ilmu. Kita datang juga ke majlis ilmu, nak minta juga daripada orang. Adakah boleh lagi dimasukkan perkara lain? Tak boleh. Tak. Tapi kalau kita datang dengan inak ataupun bekas yang kosong, maka barulah boleh diisi sampai penuh. Tapi benda kalau dah penuh, nak isi apa lagi? Itu kalau orang yang datang dengan diri dia yang rasa dia ada ilmu, maka tak akan dapat apa-apa. Yang akan dia balik adalah dengan kerugian sahaja. Dan bila nak datang, bawalah bekas yang besar. Niatkan niat-niat yang baik supaya kita dapat segala kebaikan yang tersedia dalam majlis-majlis ilmu. Baik. Perkara pertama yang mewajibkan mandi wajib adalah dipanggil al-jima'. Okey, al-jima'. Al-jima' adalah perhubungan di antara lelaki dan perempuan. Dalam bahasa yang lebih khusus, yang lebih jelas, ulama mentadbirkan ilajul hasyafah fil farj. Apabila masuk al-hasyafah. Al-hasyafah ini apa? Kepala zakar. Apabila tenggelam kepala zakar fil farji, dalam faraj, dalam kemaluan. Maka ilaj itu adalah memasukkan ataupun tenggelamnya ataupun masuknya al-hasyafah kepala zakar. Juga dinamakan kamrah. Dinamakan juga al-hasyafah ni kamrah. Bila saya sebut al-hasyafah tu, kena faham kepala zakar. Apabila tenggelamnya al-hasyafah di dalam faraj. Apa itu faraj? Faraj itu segala perkara yang dinamakan faraj. Tak kira depan ataupun belakang. Dalam bahasa Arab, kemaluan depan pun dipanggil faraj, kemaluan belakang pun dipanggil faraj. Di manusia pun dipanggil faraj, di binatang pun dipanggil faraj. Okey, kemaluan. Okey, maka apabila tenggelamnya kepala zakar di dalam mana-mana faraj, mana-mana kemaluan, sama ada di depan ataupun di belakang, sama ada daripada orang yang hidup ataupun orang yang mati, sama ada daripada lelaki ataupun perempuan, sebab lelaki pun ada juga faraj belakang dia, dinamakan faraj juga. Maka wajiblah mandi apabila tenggelam kepala zakar. Okey, dalam masalah al-hasyafah, perbezaan di antara masalah ini dengan masalah kita bincangkan tentang menyentuh kemaluan dalam masalah perkara yang membatalkan wuduk. Dalam perkara yang membatalkan wuduk, antaranya adalah apa? Apabila kita memegang kemaluan. Seorang itu memegang kemaluan dengan menggunakan tapak tangan, kan? Kita dah bincang benda ni. Okey. Kemaluan lelaki dalam masalah di wuduk sana adalah kepala dan juga batangnya. Untuk lelaki, kemaluan yang mana yang batal bila kita pegang? Kepala dan juga batangnya sekali. Okey. Tak termasuk batunya. Dalam masalah ini, sekarang kita bincang ni, apabila berlaku persetubuhan, bila tenggelam kepala sahaja, tak termasuk batang pun, dah wajib mandi. Okey, kena faham. Minta maaf saya sebut. Tenggelam kepala sahaja, bila tenggelam hasyafah sahaja, tak masuk lagi batang, juga dah mewajibkan mandi. Kerana perkara yang mewajibkan mandi, bila tenggelam kepala, bila tenggelam hasyafah tu. Bila dah tak nampak hasyafah, masuk ke dalam faraj, maka sekarang kedua-duanya wajib mandi. Kata Nabi SAW, idza taqal khitanan, faqad wajabal ghusl. Jika bertemu dua kemaluan, lelaki dan perempuan, maka telah diwajibkan mandi ke atas kedua-duanya. Maka itu perkara yang pertama. Apabila berlaku perhubungan persetubuhan di antara lelaki dan perempuan, sama ada persetubuhan itu berlaku atas jalan yang halal, suami isteri, ataupun waliyadzubillah persetubuhan berlaku di atas jalan yang haram. Contohnya lelaki dan perempuan yang belum berkahwin, waliyadzubillah, perbuatan zina, juga mewajibkan mandi. Zina itu dah haram, juga mewajibkan mandi. Ataupun perkara itu berlaku atas jalan yang haram seperti apa? Seperti liwat contohnya, juga mewajibkan mandi. Okey? Maka itu perkara yang pertama yang mewajibkan mandi apabila berlaku al-jima', persetubuhan, iaitu ilajul hasyafah fil faraj. Apabila tenggelamnya al-hasyafah, iaitu kepala zakar di dalam faraj. Faraj ini umum, sama ada daripada depan ataupun belakang,
sama ada daripada orang yang hidup ataupun orang yang mati. Tapi kalau dicontohnya lah, seorang lelaki yang tak diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia pergi setubuh dengan orang yang dah mati. Yang wajib mandi hanyalah pembuat sahaja. Yang dah mati tak wajib mandi sekali lagi. Okey. Kemudian perkara yang kedua yang mewajibkan mandi, Allahumma salli Muhammad, adalah khurujul mani. Khurujul mani, keluarnya air mani. Keluarnya air mani, Allahumma salli Muhammad, yang kita sebutkan sebelum ini, antara perkara yang membatalkan wuduk adalah keluar sesuatu daripada kubul dan dubur. Apa-apa saja keluar daripada kubul kita membatalkan wuduk, kecuali apa kita sebut sebelum ni, kecuali mani. Maka mani tak membatalkan wuduk, cuma dia mewajibkan mandi. Air mani bila keluar tak membatalkan wuduk, tetapi dia mewajibkan mandi. Maka air mani bila dah jelas keluar, nampak depan mata kita, nampak keluar air mani, maka wajiblah mandi. Wajiblah mandi. Baik, sekarang kita nak bincangkan tentang dhabit air mani. Macam mana nak tahu rupa air mani? Apakah alamat-alamat ataupun tanda-tanda yang bila ada tanda itu, maka wajiblah dia mandi. Maka dikiralah air mani. Ataupun sebelum itu kita bincangkan dulu, air mani ini tak wajib mandi dengan keluarnya air mani, melainkan dengan dua syarat. Dua syarat ini, bila keluar air dengan bentuk ini, air mani dengan bentuk ini, maka wajiblah mandi. Yang pertama, hendaklah mani yang keluar itu adalah mani diri dia sendiri. Adalah mani diri dia sendiri. Maka tak wajib mandi jika yang keluar itu adalah mani orang lain, bukan kepunyaan dia. Contoh, seorang isteri berhubungan dengan suami dia, okey. Lepas berhubungan apa semua, dia mandi wajib. Lepas dia mandi, tiba-tiba keluar balik mani kali kedua. Sebelum keluar mani lagi lepas dia mandi. Tapi mani tu dia yakin bukan mani dia. Sebab mani ni, air mani ni bila dia keluar, dia ada tanda-tanda dia. Kita akan bincangkan. Maka jika keluar, yakin keluar mani tu bukan mani dia, contohnya mani kepunyaan suami dia, keluar balik, maka ini tak mewajibkan mandi. Sebab syarat untuk mewajibkan mandi air mani ini, apabila keluar mani dia sendiri, bukan air mani orang lain. Kalau keluar air mani orang lain daripada dia, yang pertama, batal wuduk dia. Yang kedua, tak wajib mandi. Cuma mani itu membatalkan wuduk sebab keluar sesuatu daripada kubul. Boleh faham? Bila keluar mani orang lain, tak wajib mandi. Cuma wajib berwuduk jika nak solat. Hanya membatalkan wuduk sahaja. Itu perkara pertama. Perkara kedua, dhabit ataupun sebab yang mewajibkan air mani bila mewajibkan mandi, apabila yang keluar air mani itu adalah keluarnya dalam kali pertama. Keluar kali pertama mani tersebut. Bukan keluar kali kedua. Apa maksudnya keluar kali pertama ni? Bukan maksudnya yang pertama je yang mandi wajib, yang lepas besok-besok tak mandi wajib. Bukan. Okey. Air mani yang keluar kali pertama sahaja yang mewajibkan mandi. Jika air mani yang sama, yang keluar tu, dimasukkan balik dalam kemaluan dia, keluar kali kedua, yang keluar kali kedua tak wajib mandi. Boleh faham? Keluar kali pertama sahaja yang mewajibkan mandi, keluar kali kedua. Apa maksud keluar kali kedua? Dimasukkan balik ke dalam badan dia, kemaluan dia, air mani yang sama, dan keluar kali kedua, itu tak mewajibkan mandi. Contohnya dia ambil apa? Picagari tu, dia masukkan balik dalam kemaluan dia. Keluar balik kali kedua. Yang kali kedua ni tak wajib mandi, cuma membatalkan wuduk. Yang wajib mandi hanyalah yang kali pertama saja. Air mani yang keluar kali pertama sahaja. Ulama buat contohnya dia keluarkan mani, dia mandi wajib, air mani yang sama dimasukkan balik dalam kemaluan dia, keluar kali kedua, yang kali kedua tak mewajibkan mandi. Maka dua syarat untuk mewajibkan mandi. Yang pertama, mestilah mani daripada diri dia sendiri. Yang kedua, mestilah keluar mani itu pada kali pertama, bukan kali yang kedua yang dah dimasukkan balik. Okey, jangan faham kali kedua ni besok keluar kali kedua, bukan. Yang besok keluar tu kali pertama juga tu dikira. Okey, itu dhabit mani yang mewajibkan mandi wajib. Okey, sekarang kita nak bincangkan tentang rupa air mani itu sendiri. Rupa air mani itu sendiri. Okey, untuk kita bezakan di antara air mani dan juga air madhi dan juga air wadi. Kadang-kadang orang tertukar di antara air mani dan juga air madhi dan juga air wadi. Air mani mewajibkan mandi, tetapi tak membatalkan wuduk.
Adapun air madhi dan juga air wadi membatalkan wuduk dan dianya najis tetapi tak mewajibkan mandi. Air mani tak najis. Air madhi dengan wadi najis. Kalau kena pakaian kena basuh. Air mani tak najis tetapi dia mewajibkan mandi. Okey. Maka ciri-ciri air mani ni sekarang kita nak bicarakan tentang ciri-ciri air mani. Macam mana kita nak kenal air mani? Air mani itulah adalah air yang berwarna putih. Okey, itu ciri-ciri pertama, berwarna putih. Yang kedua, ciri-ciri dia yatadaffaq hina khurujihi. Dia akan keluar dalam keadaan memancut. Dia tak akan keluar dalam keadaan mengalir. Contoh bol kan, air kencing. Air kencing kan keluar dalam keadaan biasa sahaja. Tapi Allahumma salli Muhammad, air mani ni keluar dengan keadaan memancut. Dia mesti keluar dalam keadaan yatadaffaq. Tadaffaq ni maknanya memancut. Itu ciri-ciri kedua, tanda-tanda kedua. Dan juga okey. Dan juga ciri-ciri ketiga, mestilah air mani itu dia akan keluar dengan syahwat. Dalam keadaan syahwat. Itu ciri-ciri yang ketiga. Dan yang keempat, mesti lepas keluar air mani, dia akan berasa letih. Kalau keluar air, tak tahu air apa, lepas keluar rasa macam letih, macam penat. Maka itu tanda itu adalah air mani. Yang pertama, airnya berwarna putih. Okey, dan keluarnya secara memancut. Dan keluarnya dengan syahwat. Dan keempat, diikuti dengan letih, keletihan. Wa yaqubu khurujuhu futur. Futur ni keletihan. Itu ciri-ciri lah. Ciri-ciri air mani. Adapun air madhi ni najis dan membatalkan wuduk jika keluar. Iaitu air yang berwarna putih juga. Tapi dia lebih jernih daripada air mani. Air mani biasanya keruh. Okey, air putih yang lebih jernih. Lazij dan juga melekat. Air madhi ni dia jenis melekat. Bukan melekat, melekit. Melekit. Yang mana air madhi ni akan keluar ketika permulaan syahwat. Ketika permulaan syahwat, dia akan keluar. Maka air madhi adalah air berwarna putih yang lebih jernih, yang melekit, yang keluar ketika permulaan syahwat. Adapun yang ketiga, air wadi. Air wadi. Air wadi juga adalah air berwarna putih yang sakhin, yang agak keruh. Air berwarna putih yang keruh, yang mana akan keluar sama ada selepas seseorang itu membuang air kecil supaya dia kencing, ataupun ketika mana dia bawa benda-benda yang berat, akan keluar air wadi ni. Nak kena air wadi ni, dia akan keluar ketika lepas kencing, lepas buang air kecil, ataupun ketika bawa benda-benda yang berat, angkat benda berat, maka akan keluar air wadi. Okey, itu cara kita nak kenal air mani, air madhi dan juga air wadi. Okey, jika ada lagi keluar sejenis cecair yang bukan dia mani dan bukan madhi ni, bukan ketika syahwat dan bukan mani dan juga bukan wadi, keluar juga ada juga air yang keluar, itu dipanggil apa? Dipanggil rutubatul farj. Kita panggil cairan faraj, ataupun dalam bahasa Melayu mungkin orang sebut keputihan. Keputihan. Maka keputihan juga ada hukumnya. Keputihan ni apa? Air yang selain mani, selain madhi dan selain wadi, dipanggil apa? Dipanggil keputihan. Apa hukum keputihan? Keputihan ini tergantung. Tergantung pada jenis cara keluar. Okey, dalam masalah keputihan, tergantung pada masalah macam mana keluar air tersebut. Kalau keputihan itu datang daripada luar faraj, datang daripada luar kemaluan, terhasil daripada luar, okey, maka itu hukumnya hukum apa? Hukumnya hukum peluh. Maka peluh bukan najis dan tak membatalkan wuduk. Kalau keluar daripada luar, okey, sebab kemaluan wanita ada peringkat dalam, ada peringkat luar. Kalau air itu berlaku, cairan itu berlaku disebabkan datang daripada luar, bukan daripada dalam, maka itu dihukumkan hukum peluh. Maka bukan najis dan tak wajib berwuduk dan tak wajib mandi wajib lebih lagi lah. Tak membatalkan wuduk pun. Jika keputihan itu datang daripada dalam kemaluan, datang daripada dalam faraj dia, barulah membatalkan wuduk dan menjadi najis. Kalau seseorang itu syak, saya tak tahu ni ustaz, ni keputihan ni daripada luar ke daripada dalam. Kalau memang syak, maka hukum asalnya tak batal. Sebab kita kalau syak tak akan mengalahkan yakin. Yakin kita memang dah ada wuduk, okey,
Maka bila kita syak pada satu perkara, adakah perkara ini membatalkan wuduk ataupun tidak, maka hukumnya tak batal asalnya. Tapi kalau kita memang yakin, memang saya rasa keluar daripada dalam ni, maka kita katakan kita kena ambil wuduk lah, batal lah wuduk. Dan perkara itu dikira najis, kalau kena pakaian kena basuh. Cuma ada beberapa tanda lah. Ada beberapa tanda. Macam mana nak kenal? Keputihan itu daripada luar ke daripada dalam? Kalau daripada luar, tak wajib berwuduk, tak batal wuduk dan bukan najis. Kalau daripada dalam, maka dia membatalkan wuduk dan dia adalah najis. Keputihan yang daripada dalam faraj. Okey. Cuma nak tahu macam mana? Kadang-kadang mungkin tak rasa. Tak. Tapi saya dapat daripada beberapa ustazah lah. Katakan ada tanda-tanda ciri-ciri dia. Jika dia berciri-ciri sebegini, maka itu dikira daripada luar. Jika dia berciri yang kedua ni, maka dia dikira daripada dalam. Okey. Kalau yang suci, yang mana bukan najis tu, yang keluar daripada luar faraj, biasanya dia tanda-tandanya adalah putih seputih-putihnya. Warna dia adalah putih sangat, jernih. Dan dia tak akan campur dengan warna lain. Dan dia tidak berbau. Peluh tak terlalu berbau. Dan juga dia macam apa? Macam lemak. Macam lemak. Ini saya dapat daripada ustazah lah. Okey. Ciri-ciri dia apa? Putih, sangat putih, tak bercampur dengan warna lain dan dia tak berbau sangat. Itu jika dia datang daripada luar. Kalau keputihan yang membatalkan air semayang ni, iaitu keputihan yang datang daripada dalam faraj, biasanya dia akan berubah warna dia kepada warna lain, warna coklat, warna kuning ataupun hijau ataupun sangat-sangat keruh. Dan bau dia sangat-sangat busuk ataupun bau yang teruk sangat, berbeza dengan keputihan yang datang daripada luar. Dan dia akan melekit macam gam. Yang melekit macam gam ni, ataupun warna dia warna lain, bukan warna putih, ataupun dia berbau sangat-sangat busuk, maka itu kita katakan itu tanda, okey, tanda air itu keluar daripada dalam, keputihan daripada dalam yang membatalkan wuduk dan dia adalah najis. Dia adalah najis. Okey, maka itu cairan yang keempat. Dipanggil rutubatul faraj. Cairan yang keluar daripada faraj yang bukan dia itu mani, bukan mazi dan juga bukan wadi. Okey. Masalah jika seseorang itu sebelum itu kita kena sebut ni. Kita kena sebut Allahumma salli Muhammad. Apakah tanda yang mesti kena ada salah satunya untuk membuktikan dia itu adalah mani? Okey. 3 tanda-tanda air mani yang mana jika ada salah satu daripada 3 tanda ini, maka confirmlah dia itu adalah mani. Okey, tadi kita sebut tadi air mani adalah air warna putih kan? Air warna putih yang keluar secara memancut, yang keluar dengan syahwat, yang diakhiri dengan keletihan. Itu 4 tanda biasa, kebiasaan. Tapi kena tahu, 3 tanda yang mana jika ada salah satu daripada 3 tanda ini, maka confirm dia itu adalah mani. Yang pertama adalah keluarnya dengan secara lazat. Keluarnya air mani itu dengan syahwat. Itu tanda yang pertama. Kalau keluar dengan syahwat itu, maka confirmlah itu adalah air mani. Yang kedua, keluarnya dengan cara memancut. Kalau keluar secara memancut tu, confirmlah itu air mani. Okey. Dan juga yang ketiga boleh kenal dari segi bau. Dari segi bau. Bau dia kalau dia basah, bau seperti tepung. Dan kalau dia kering, bau seperti putih telur. Kalau basah, bau dia seperti tepung. Kalau dia kering, dah, bau dia seperti putih telur. Ataupun talak nakhl, bau seperti ada serbuk daripada pohon kurma. Baunya seperti itu. Kalau dia kering. Maka tak semestinya air mani yang keluar bukan dengan warna putih tak mewajibkan mandi. Contohnya dia keluar air, memancut dan warna hitam. Contoh. Air itu keluar dalam keadaan memancut tapi warnanya hitam. Dia kata hitam ni bukan warna air mani. Tak kisah. Selagi mana keluarnya dengan memancut, warna apa-apa pun, warna-warni colourful ke, tetap dihukumkan air mani. Tapi kebiasaannya, jaranglah air mani orang berwarna hitam. Biasanya akan berwarna putih. Okey. Jika seseorang itu syak, masalah. Jika seseorang itu syak, dia bangun tidur, dia tengok ada cecair pada kawasan kemaluan dia. Tapi tak tahu, tak sedar ketika dia tidur, keluar dengan cara macam mana, bau pun tak berbau, cuma dia syak. Adakah ini air mani ke ataupun air madhi?
Kebiasaannya orang akan keliru di antara air mani dengan air madhi. Sebab air wadi jauh sangat. Air wadi akan keluar ketika kencing dan juga ketika angkat barang berat. Okey. Biasanya orang akan keliru di antara air mani dengan air madhi. Jika dia syak, adakah ini air mani ataupun air madhi? Apa dia nak buat? Dia boleh membuat pilihan. Sama ada nak pilih, nak hukumkan perkara tersebut adalah air mani ataupun nak pilih menjadi air madhi. Cuma kalau dia pilih untuk mengatakan air itu adalah air mani, maka dia wajib mandi dan juga pakaian dia tak wajib basuh. Pakaian dia tak wajib basuh sebab air mani bukan najis. Tapi kalau dia pilih untuk mengatakan air itu adalah air madhi, maka dia tak wajib mandi, cuma dia wajib berwuduk jika nak solat, dan pakaian yang terkena air madhi tadi perlu dibasuh sebab dia adalah najis. Tetapi yang paling afdal adalah dia himpunkan kedua-dua pendapat itu dengan dia mandi dan dia berwuduk dan dia basuh pakaian tersebut supaya untuk hilangkan syak dia. Kadang-kadang dia dah pilih tapi dalam solat dia masih lagi syak. Betul ke ni air mani ni? Contoh, untuk menghilangkan syak itu secara total adalah dengan dia mandi wajib dan dia berwuduk sekali dan dia basuh pakaian dia daripada najis. Sekarang dah memang confirm dah. Aku dah buat dua-dua dah. Yang mandi wajib aku dah buat, yang berwuduk pun aku dah buat. Maka settle. Okey, cuma tak wajiblah buat benda tu. Dia hanya wajib pilih satu sahaja. Okey? Maka itu perkara kedua yang mewajibkan mandi, iaitu keluarnya mani. Kita dah kenal ciri-ciri air mani dan keluar yang macam mana yang mewajibkan mandi. Jadi itu perkara kedua yang mewajibkan mandi adalah bila keluarnya air mani. Okey? Allahumma salli Muhammad. Yang ketiga dan keempat dan kelima ini adalah perkara yang dikhususkan untuk wanita sahaja, iaitu darah haid, keluar darah nifas dan al-wiladah. Berlakunya wiladah dan keluar darah haid dan juga keluar darah nifas. Saya tak akan membicarakan secara khusus lagi tentang masalah haid dan nifas ini. Mungkin kita perlukan kelas-kelas yang lain. Lepas kita selesaikan masalah solat apa semua, mungkin kita boleh bicarakan tentang masalah haid dan nifas secara khususnya. Sebab saya pun kurang mahir sangat dalam masalah haid dan nifas secara khususnya. Bab istihadah, 8 gambaran istihadah semua saya belum mahir lagi. Belum terlalu mahir untuk mengajarkan benda ini. Jadi saya mengambil langkah untuk tak mengajarkan secara detail tentang haid dan nifas. Cuma kita ajarkan apa yang basic sahaja. Untuk siapa yang nak mendalami ilmu haid dan nifas ni secara khusus, perlu hadir ke dalam satu kelas yang khas yang membicarakan tentang haid dan nifas. Kitab khas membicarakan tentang haid dan nifas. Barulah dia boleh betul-betul faham tentang haid dan nifas. Terutamanya bagi ibu-ibu. Juga bagi suami-suami kena tahu benda ni. Paling-paling kurang pun tahu yang basic sahaja. Berapa paling kurang, berapa paling banyak, berapa biasa, tuhurnya berapa, sucinya berapa paling kurang. Macam mana kalau sucinya lebih daripada haid ataupun haid lebih daripada suci, macam mana. Kena tahu hukum-hukum yang basic. Yang sulit ni masalah istihadah nanti. Yang 8 gambaran istihadah. InsyaAllah nanti kalau ada masa, kita akan bicarakan secara khusus tentang haid dan nifas. Cuma hari ini kita bicarakan bahawasanya haid dan nifas dan juga wiladah adalah 3 perkara yang mewajibkan mandi. Apa itu haid? Haid adalah darah yang keluar ataupun damul jibillah, darah yang keluar secara normal. Darah wanita yang keluar secara normal, bukan disebabkan sakit, yang keluar daripada pangkal rahim. Damul jibillah yakhruju min aqsa rahimil mar'ah ala sabilis sihah, ta'rif dia. Darah jibillah, darah yang normal keluar, yang keluar daripada pangkal rahim wanita, yang keluar juga ala sabilis sihah, dalam keadaan dia sihat, bukan dia sakit. Darah memang sentiasa keluar daripada dia. Okey, itu darah haid. Adapun darah nifas adalah darah yang keluar selepas keluarnya anak. Selepas dia melahirkan anak. Darah yang keluar selepas melahirkan dipanggil darah nifas. Tempoh orang apa? Berpantang tu. Itu tempoh biasanya, tempoh dia ada nifas lah tu. Darah nifas. Darah yang keluar selepas melahirkan anak. Adapun wiladah ni bukan keluar darah. Melahirkan anak itu sendiri juga mewajibkan mandi. Melahirkan anak itu sendiri mewajibkan mandi. Walaupun yang dilahirkan hanyalah segumpal darah, walaupun yang dilahirkan hanyalah segumpal daging, belum sempurna lagi, juga mewajibkan mandi. Maka wiladah itu sendiri mewajibkan mandi. Proses melahirkan anak itu sendiri mewajibkan mandi. Cuma dalam masalah wiladah, jika dia melahirkan anak dan bersambung dengan darah nifas,
Adakah dia wajib mandi ketika dalam keadaan dia nifas disebabkan wiladah? Tak wajib mandi. Ada setengah orang faham, dia faham ketika dia nifas tu dia kena mandi wajib dah. Mandi wajib untuk wiladah. Tidak wajib. Sebab bila dah wiladah, dia wajib mandi. Tapi nak mandi macam mana? Dah keluar darah nifas. Dan darah nifas menghalang daripada sahnya mandi wajib. Sebab mandi itu nak mengangkat hadas besar. Nifas keluar hadas besar. Maka tak perlu dia mandi wiladah selagi mana ada darah nifas. Bila dia wajib mandi nanti bila dah selesai darah nifas. Dan mandinya hanya sekali sahaja, tak perlu 2 kali. Sekaligus untuk keluar darah nifas dan sekaligus untuk wiladah. Okey, maka wiladah adalah proses melahirkan anak. Nifas adalah darah yang keluar selepas wiladah tadi. Maka kalau bersambung nifas dengan wiladah, tak wajib mandi semata-mata untuk wiladah. Kita akan mandi selepas habis nifas nanti. Okay. Sebab apa dibezakan di antara wiladah dengan nifas? Kerana ada orang yang melahirkan anak tanpa ada nifas. Kalau ada orang yang melahirkan anak tanpa ada nifas, dan perkara itu adalah perkara yang logik dan berlaku. Bila mana dia melahirkan anak tanpa keluar darah nifas, maka dia tak perlu tunggu dah. Dia dah boleh terus mandi. Sebab apa? Sebab dah tak ada nifas dah. Dah habis dah nifas dia. Ataupun nifas dia hanyalah sekejap sahaja. 2 saat sahaja nifas dia contohnya. Maka dia dah boleh mandi. Contohnya siapa? Antara orang wanita yang melahirkan anak tanpa ada darah, iaitu Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Diriwayatkan bahawasanya beliau ini digelar sebagai Al-Batul, Fatimah Al-Batul. Al-Batul ni siapa? Maksudnya apa? Orang yang tak terputus daripada buat ibadah. Maknanya ibadah dia tak pernah terputus. Kemuliaan yang Allah berikan kepada dia, dia tak pernah terputus daripada ibadah. Menunjukkan apa? Menunjukkan dia tak keluar darah haid, tak keluar darah nifas. Tetapi dia melahirkan. Dia melahirkan anak. Cuma lepas melahirkan anak, dia terus boleh solat. Sebab apa? Sebab tak ada darah nifas. Antaranya siapa? Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, puteri Nabi SAW. Al-Batul. Dikatakan sebagai Al-Batul maknanya tak berhenti-henti ibadahnya. Tak pernah terputus. Okey, itu satu kemuliaan dan khususiyah yang diberikan kepada puteri Nabi SAW, Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Maka keluar darah haid, keluar darah nifas, dan juga berlaku proses melahirkan anak, wajib mandi. Kalau dia mengandung kembar kan? Okey. Bila dah keluar seluruh anaknya, barulah keluar darah nifas. Darah yang keluar di antara 2 anak, 2 kembar, ataupun 3 ataupun 4, okey, itu tak dipanggil lagi darah nifas lagi. Itu dipanggil damul talak ataupun damul fasad. Baik. Perkara yang terakhir yang mewajibkan mandi, yang berlaku kepada lelaki dan perempuan dan akan berlaku kepada setiap orang daripada kita, iaitu adalah mati, kematian, al-maut. Maka kematian, bila dia ditarik nyawa seseorang itu daripada tubuh badan dia, maka diwajibkan mandi. Cuma wajib mandi yang ke-6 ini tak diwajibkan ke atas si pemilik tubuh, cuma diwajibkan ke atas orang yang berada di sekitar dia. Hukumnya adalah fardu kifayah, kita mewajibkan kita mandi jenazah. Mandi jenazah hukumnya adalah fardu kifayah. Dan kita akan bicarakan lebih jelas insya-Allah dalam masalah jenazah nanti, kalau panjang umur insya-Allah. Baik. Kemudian Allahumma salli Muhammad, insya-Allah kita rasa kita berhenti kat sini dululah sebelum kita masuk kepada rukun mandi wajib dan juga cara mandi wajib itu semua, kaifiah yang betul mandi wajibnya, sunat-sunatnya insya-Allah kita bicarakan pada minggu depan. Jika Allah panjangkan umur insya-Allah, kita sambung pada minggu depan. Sebab ni nak sambung sekarang pun tak akan habis. Maka hari ini kita dah bincangkan tentang ta'rif mandi wajib itu sendiri dan hukum mandi wajib dan perkara-perkara yang mewajibkan mandi, 6 perkara. Yang pertama adalah al-jima', persetubuhan, iaitu ilajul hasyafah, tenggelamnya kepala zakar dalam faraj. Yang kedua, keluarnya mani, dan kita pernah tahu ciri-ciri air mani dan tanda-tanda air mani dan perbezaan di antara air mani, air wadi, air mani, air wadi dan juga air madhi, air madhi dan juga keputihan tadi, rutubatul faraj. Kemudian 3, 4, 5 perkara yang mewajibkan mandi, keluar haid, keluar nifas dan juga al-wiladah, melahirkan anak, dan yang terakhir juga adalah mati, mewajibkan mandi. Wallahu a'lam, insya-Allah kita berhenti dekat sini. Kalau ada soalan insya-Allah kita cuba jawab. Cuma soalan-soalan berkaitan dengan cara mandi wajib itu semua insya-Allah kita
dengar minggu depan insya-Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah Ustaz. Terima kasih atas kuliah sebentar tadi. Jadi, Kak Long buka soalan, soalan dibuka untuk diajukan kepada Ustaz dan insya-Allah Ustaz akan jawab. Ustaz, dekat di FB Live ada soalan ni daripada Cikgu Marlina. Assalamualaikum Ustaz, nak tanya jika ada masalah buang air kecil tak lawas, dah cukup bersihkan, dah cuba keluarkan rasa yang nak keluar tu, kemudian dia solat pakai panty liner, bila dah tak boleh tahan tu terkeluar juga, adakah perlu ulang solat? Tu soalannya. Soalan ni ialah pada yang terakhir. Yang lain adalah masalah. Okey, jadi soalan berkenaan dengan daimul hadas. Daimul Masya-Allah. hadas. Betul. Masalah daimul hadas ni setiap minggu kita bincangkan tentang ya. Maknanya banyak Ya. masalah ni. Daimul hadas ni adalah orang yang sentiasa berhadas. Orang yang sentiasa berhadas. Hadas sentiasa keluar daripada diri dia. Sama ada tak lawas kencing ataupun orang yang tak lawas angin. Angin sentiasa keluar. Ataupun orang yang sentiasa keluar darah yang bukan darah haid dan bukan darah nifas. Dibagi darah apa? Darah istihadah. Okey, maka 3 golongan tadi. Salisil bul, orang yang sentiasa keluar air kencing. Salisil rih, sentiasa keluar angin. Yang ketiga, istihadah, mustahadah, perempuan yang keluar darah yang bukan darah haid dan bukan darah nifas. Macam mana nak tahu darah tu darah istihadah? Tengok tanda-tanda haid tidak ada. Tengok tanda-tanda nifas tidak ada. Maka kita hukumkan darah itu sebagai darah nifas. Okey, maka 3 golongan ini digelarkan sebagai daimul hadas, orang yang sentiasa berhadas. Maka ada beberapa hukum yang berkaitan dengan mereka yang dikhususkan untuk mereka. Antaranya mereka kena berwuduk selepas masuk waktu. Antaranya mereka hanya boleh pakai wuduk untuk satu solat fardu sahaja. Antaranya mereka kena niatnya berbeza. Saja aku berwuduk untuk membolehkan aku solat fardu. Okey, maka soalan puan tadi dalam Facebook tadi, ditanya kalau dia dah pakai panty lain apa semua, dah tutup, sebab dia syarat dia bagi mereka yang istihadah ataupun salisil bul, dia kena tutup dulu ruang tersebut. Dengan pakailah pakaian apa pun. Kalau lelaki kena balut, kalau perempuan kena tutup dengan yang tadi dah dia pakai tu. Maka betul lah tu cara dia buat tu, kena tutup benda tu. Okey, maka bila kita dah buat segala syarat-syarat yang disyaratkan untuk daimul hadas, jika keluar juga air kencing ketika itu, maka selamatlah kita, tak ada masalah dah, solatnya sah. Sebab dia dah melakukan perkara-perkara yang dikhususkan untuk daimul hadas. Sebab perkara-perkara itu dilakukan memang bertujuan untuk mengesahkan, untuk memberi sahnya solat dia orang yang sentiasa keluar air kencing ni. Cuma nanti nak solat kedua nanti, contohnya tadi solat zuhur, dia masih lagi pakai panty liner tu kan. Masuk solat asar, dia kena buang benda tu, pakai yang baru. Dia kena pakai yang baru untuk solat yang kedua. Untuk solat dia yang tadi dah sah dan boleh solat sunat pakai benda yang sama. Solat sunat boleh. Tapi solat fardu yang baru tak boleh. Kena buat daripada awal balik. Kena buang balik, pakai yang baru, ambil wuduk baru. Okey, ambil wuduk baru, okey? Harap-harap menjawab soalan tadi. Maka solat dia sah walaupun keluar air kencing ketika solat, tak ada masalah. Sebab memang dia akan keluar air kencing dan itu dilakukan untuk dia. Itu rukhsah untuk dia. Maknanya tak perlu ulang solat, Ustaz kan? Tak perlu ulang solat, betul. Ya. Tak perlu ulang solat. Insya-Allah. Ustaz, di chat box ada pertanyaan-pertanyaan, ada 2 pertanyaan, ada 3 pertanyaan Ustaz, daripada Puan Muslihah Muarif, daripada Puan Fadilah Rani dan juga Puan Madihah. Dipersilakan Ustaz. Baik, soalan pertama, Ustaz, berapa jarak tempoh mandi wajib bagi wanita selepas melahirkan melalui pembedahan? Okey, bagi wanita yang melakukan pembedahan, biasanya orang yang melakukan pembedahan ni, saya tanya dulu, mungkin Muslihah Muarif ni doktor kan, ataupun staff nurse kan. Kalau orang yang melahirkan melalui pembedahan ni, dia keluar darah nifas ke tak? Boleh jawab tak? Orang yang melahirkan melalui pembedahan, adakah dia ada darah nifas? Keluar darah tak? Ada. Ada darah nifas. Okey. Kalau dia ada darah nifas, maka dia tak perlu mandi wajib lagi. Dia tunggu sampai selesai darah nifas dia. Sebab dia tak boleh mandi wajib lagi kalau dia keluar darah nifas. Okey. Dan melahirkan melalui pembedahan juga mewajibkan mandi. Contohnya, dia operate, keluarkan anak.
tapi tak keluar darah nifas, juga mewajibkan mandi. Sebab keluar anak tu sendiri, sama ada daripada kemaluan ataupun daripada tempat lain, mewajibkan mandi. Okey, tapi kalau dia melahirkan anak melalui pembudahan, kemudian keluar darah nifas, maka tak wajib lagi mandi, wajib. Sampailah selesai darah nifas dia berhenti, barulah sekarang dia mandi wajib. Mandi wajib untuk wiladah dan mandi wajib untuk nifas sekali. Satu kali mandi sahaja. Okey. Boleh faham? Ustaz, untuk nifas ada tempoh tu Ustaz. Ada tempoh dia. Tapi tak ada minima dia. Satu hari pun boleh keluar nifas ni. Satu saat pun boleh keluar. Tapi paling lama akan keluar selama 60 hari. Paling lama akan keluar selama 60 hari dan kebiasaannya keluar selama 40 hari, tempoh berpantang tu. Maka kalau darah nifas dia sampai ke 60 hari, maka tak boleh dia solat dan tak boleh mandi wajib. Kalau lebih daripada 60 hari, contohnya hari ke-61 masih lagi keluar darah, maka kita hukumkan yang ke-61 itu adalah darah istihadah. Sekarang dia wajib mandi dan wajib solat. Hari ke-61. Okey? Sifat darahnya kena berterusan ataupun boleh yang jenis datang Putus-putus. sebentar Ustaz? Putus-putus. Betul, putus-putus tak ada masalah selagi mana tak dijarakkan di antara tempoh putus dengan tempoh darah baru tu tak dijarakkan selama 15 hari. Contohnya dia keluar darah 10 hari. Saya dah bincang ni pasal nifas ni, keluar 10 hari darah. Okey. Berhenti 10 hari. Hari ke-21 keluar balik darah. Itu masih lagi darah nifas. Sebab masih lagi dalam lingkungan 60 hari. Okey. Ataupun contoh yang kedua, keluar 15 hari. Okey. Berhenti 15 hari. Hari ke-31 nanti baru keluar balik. Itu dah jadi darah haid. Sebab dah dipisahkan di antara 15 hari. Boleh faham? Dia dah dipisahkan dalam 15 hari di antara darah pertama dan darah kedua. Maka kalau pemisahan itu berlaku selepas 15 hari, maka darah kedua dikira darah haid. Contoh yang ketiga, keluar darah 58 hari. Ataupun kita katalah keluar darah 59 hari. 59 hari keluar darah. Hari ke-60 berhenti darah. Hari ke-60 berhenti darah. Hari ke-61 datang darah balik. Darah yang kedua ni darah apa? Adakah dia darah nifas? Ataupun darah istihadah? Ataupun darah haid? Okey. Keluar darah 59 hari. Hari ke-60 berhenti darah. Hari ke-61 keluar darah. Darah hari ke-61 dikira darah haid. Sebab apa? Ustaz, tak cukup 15 hari lagi ni. Betul tak cukup 15 hari, tetapi dah habis tempoh 60 hari dan bila bersambung ataupun berpisah di antara darah nifas dan darah haid selepas 60 hari, tak perlu syarat 15 hari. Satu hari pun dah cukup untuk menghukumkan darah itu adalah darah haid dah. Okey? Tapi kalau bersambung, tak berhenti langsung, bersambung ni. 60, 61, 62 itu semua 61, 62 jadi darah mustahadah, istihadah. Okey? Boleh faham? Saya terang secara ringkas saja sebab katanya benda ni dibincangkan secara khusus masalah darah haid dan darah nifas. Sebab saya sendiri pun tengah ulang kaji balik bab haid dan nifas ni. Dah lama dah tak ulang kaji, jadi saya tak berani nak buka kitab ataupun baca secara khusus, secara detail. Tapi kalau yang macam ni insya-Allah boleh jawab lah. Baik. Seterusnya tu Ustaz, soalan daripada Puan Fadila Rani. Ustaz, banyak ni soalan sebab sampai ke bawah ni ada berapa soalan banyak. Jadi kena apa, alert kita tengok juga. waktu. Kita tengok waktu tak apa. Ya, insya-Allah Ustaz. Ustaz Malah dia tajuk kalau kita solat dan ada anak panjat belakang kita waktu sedang sujud dan anak itu memakai pampers bernajis, adakah batal solat? Ini juga satu masalah. Bila anak kita naik atas badan kita dan dia menanggung najis, maka kita juga dikira menanggung najis, sebab dia dah naik atas belakang kita. Kalau dia sekadar pegang kita tak ada masalah, tapi dah naik atas belakang, itu dikira kita menanggung najis, maka batal solat kita. Batal solat. Kalau dia sekadar duduk tepi kita, pegang telekung kita, tak ada masalah lagi. Tapi kalau sampai naik atas belakang, maka itu dikira kita menanggung najis juga. Itu kalau memang yakin dalam pampers tu ada najis. Kalau tak yakin, tak wajib. Tak wajib ulang solat. Assalamualaikum Ustaz, saya mohon pencerahan. Air mani lelaki dan air mani perempuan ni najis ke? Saya dah ulangkan tadi, air mani bukan najis. Segala perkara yang keluar daripada kubur kita ataupun dubur kita, itu dihukumkan najis kecuali air mani. Kecuali air mani. Maka air mani tak najis, cuma bila keluar air mani diwajibkan mandi. Kecuali air mani yang bercampur dengan air madhi. Kalau memang yakin ada air madhi, datang pula air mani, maka air mani tadi dah bercampur dengan najis, maka dihukumkan najis juga.
Okey. So, seterusnya, Ustaz nak tanya, jika masuk benda dalam faraj wanita, kena tak selepas tu, contoh bila doktor masukkan ke untuk sekir rahim, nak mandi wajib tak lepas. Perkara yang dimasukkan selain daripada hasyafah dalam kemaluan wanita, tak mewajibkan mandi. Cuma dia akan membatalkan wuduk. Sebab bila dah masuk, akan keluar sesuatu daripada faraj, membatalkan wuduk. Dan juga memasukkan sesuatu pun sebenarnya membatalkan wuduk. Perkara yang membatalkan puasa, membatalkan wuduk juga. Okey? Maka tak wajib mandi wajib, cuma batal wuduk dia. Batal wuduk dia, okey? Yang hanya wajib mandi wajib bila masuk zakar sahaja. Bila tenggelam hasyafah tadi sahaja. Baik. Ustaz, ketika mandi ketika haid haram hukumnya. Tapi bila sesuai haid keluar hanya sesalit kemudian sehari tidak ada keluar. Diragui adakah sudah haid? Boleh ke mandi hadas untuk menghilangkan syarat untuk buat solat? Atau kena juga tunggu sehingga keluar haid yang benar diyakini? Baik, dalam masalah haid ini, jika kita dah berhenti darah haid, kita dah 7 hari contohnya, ataupun 5 hari keluar darah, bukan kita lah, saya tak keluar haid. Jika seorang wanita keluar darah selama 5 hari, kemudian berhenti darah hari ke-6. Sekarang apa nak buat? Nak tunggu darah haid keluar dulu ke? Ataupun terus mandi? Okey, dalam masalah hukum zahir kita, bila berhenti saja darah, maka kita wajib mandi. Wajib solat. Contoh dia solat 2 hari, lepas 2 hari keluar lagi darah, hari ke-8 keluar lagi darah. Maka solat 2 hari tadi rupanya dalam keadaan haid dan mandi dia tidak sah. Tapi solat tak wajib qada. Masalahnya akan berlaku bila puasa. Puasa kena qada. Walaupun dia dah puasa sekalipun, tapi datang lagi darah hari ke-8, puasa tadi rupanya berlaku dalam keadaan dia haid. Maka dia wajib qada puasa 2 hari tu. Okey? Maka dalam masalah ni, perlu mandi ke tak mandi? Perlu mandi kalau dah berhenti darah. Perlu mandi kalau dah berhenti darah. Kecuali kalau memang dah adat dia, memang 7 hari. Tiba-tiba hari ketiga berhenti. Dah berhentinya sekejap. Maka itu boleh. Kita lewatkan mandi. Tengok dulu keluar tak keluar darah. Tapi kalau memang berlaku macam tu, dia memang keluar darah tak tentu. Kadang 3, kadang 4, kadang 5, kadang 10. Tak. Maka kalau masalah tak tentu ni, berhenti je darah, tengok tidak ada darah, dah cek tidak ada darah, maka wajib mandi, wajib solat. Keluar darah ataupun tidak kali kedua itu cerita lain. Kalau keluar darah lepas tu, maka sembahyang tadi semua tidak sah, puasa tidak sah, dan hukum. Tapi tak berdosa. Okey? Tak berdosa. Sebab dia dah melakukan apa yang wajib ke atas dia. Harap faham. Ustaz, adakah dibolehkan bagi orang yang dalam keadaan daimul hadas menunaikan solat jamak? Boleh bagi orang yang daimul hadas menunaikan solat jamak, cuma susah sikit untuk dia. Sebab dia hanya boleh pakai satu fardu, satu wuduk sahaja untuk satu solat fardu. Bermaksud, jika dia jamak takdim, zuhur dengan asar, dia sembahyang zuhur, pakai wuduk zuhur. Lepas habis solat zuhur, dia kena cepat pergi ambil wuduk balik. Nak ambil wuduk pun kena buat dulu perkara-perkara tadi, kena buang dulu fatty liner yang lama tu, pakai yang baru, ambil wuduk baru, barulah solat asar. Tapi jarak yang memisahkan tu tidak ada masalah. Cuma jangan melambat-lambatkan. Tak perlu berlari, nak ke tandas tak perlu berlari. Cuma jangan melambat-lambatkan. Lepas solat zuhur, terus ke toilet, buang benda yang dipakai tu, pakai yang baru, ambil wuduk baru, sembahyang asar sekarang. Boleh. Tidak ada masalah. Cuma sebab apa? Sebab dia hanya boleh pakai satu wuduk itu untuk satu solat fardu. Dan dia kena berwuduk selepas masuk waktu. Maka lepas selesai waktu solat zuhur dia, barulah masuk waktu asar bagi dia. Okay, boleh faham? Maka sulit sikitlah untuk dia nak buat solat jamak ni. Assalamualaikum Ustaz, maaf tanya, sekiranya saya dah mandi junub, berwuduk dan apabila sedang menunaikan solat terasa ada cecair yang keluar dari faraj, apakah batal solat saya? Sedangkan waktu itu saya memakai panty liner. Baik. Dalam masalah keluar cecair ketika solat. Okey. Yang pertama nak kena tahu dulu. Di kata sini terasa ada cecair. Terasa. Bila terasa sebenarnya tak wajib lagi. Kalau dah memang yakin ada cecair, okey. Saya tak faham maksud dia terasa ni, rasa basah ke ataupun rasa-rasa macam ada keluar cecair. Kalau hanya syak, macam rasa ada keluar something je daripada bawah dia. Kalau syak tidak wajib. Ataupun kecuali kalau dia tengok lepas solat, memang tengok, oh memang betul lah tadi memang keluar something. Okey, maka keluar sesuatu daripada kemaluan membatalkan wuduk dan membatalkan solat.
Membatalkan. Walaupun dia pakai panty liner sekalipun, tetap membatalkan wuduk dan membatalkan solat. Maka dia kena cucikan kemaluan dia dan ambil wuduk baru dan solat yang baru. Itu bagi mereka yang bukan daimul hadas. Bagi mereka yang bukan dalam keadaan daimul hadas. Kalau mereka yang daimul hadas, tidak ada masalah. Sebab memang dia ada masalah tu. Soalan sekarang ni, dia sekali tu dia berlaku pada dia. Ataupun jarang-jarang sekali berlaku. Itu bukan daimul hadas tu. Maknanya dia kena pastikan dulu. Kena pastikan dahulu untuk habiskan dulu semua air kencing dia. Maka bagi orang yang daimul hadas ni sebenarnya, disarankan untuk dia, jangan buang air sebelum solat. Tahan, tak ada masalah. Walaupun makruh perkara itu, tapi tahan supaya dia lebih solat dalam keadaan yakin. Bagi mereka yang daimul hadas ni, yang jenis yang kencing tak lawas ni, kalau boleh jangan kencing dulu, solat dulu baru kencing. Walaupun sebenarnya perkara itu makruh. Solat kita sepatutnya kalau kita nak kencing dulu baru solat. Tapi kalau kita kencing sampai menyukarkan kita untuk nak pakai ni, nak kena wuduk apa lagi, kena bersegera, maka solat dulu baru buang air kencing. Baru kencing. Itu lebih mudah untuk dia. Dibolehkan untuk dia, tak makruh untuk dia. Okey, daripada dia semayang dalam keadaan solat istibahah, wuduk membolehkan dia solat fardu. Itu lebih lagi, maknanya dari segi levelnya lebih teruk lah. Lebih baik dia semayang dalam keadaan tahir, dalam keadaan dia tak berhadas, lebih baik daripada dia semayang dalam keadaan berhadas. Maka orang yang tak lawas kencing ni, kalau boleh jangan kencing dulu sebelum solat. Solat dulu baru kencing. Selesaikan solat dulu supaya dia semayang dalam keadaan dia dah suci. Okey, dah suci. Wallahu alam. Alhamdulillah Ustaz, nampaknya sampai yang terakhir tu adalah soalan daripada Puan Nuridah tadi kan. Ustaz dah jawab berkenaan dengan mandi junub tadi. Alhamdulillah, syukur Ustaz dah jawab semua soalan. Dan kalau ada soalan-soalan di luar waktu kuliah ni, boleh dimajukan kepada Kak Long, dan insyaAllah Kak Long akan majukan kepada Ustaz untuk mendapatkan jawapan yang tepat, yang jawapan lah daripada persoalan tersebut. Alhamdulillah, kita dah nak ke hujung majlis. Biasanya di hujung majlis ni Kak Long akan minta Ustaz bagi kalimah. Ini umpama macam bonus lah kepada semua muslimat yang hadir kuliah, sama ada di FB Live, yang sekarang ada seramai 12 orang di FB Live, dan di dalam grup kita tadi yang terakhir tadi 48. Kan ada yang dah keluar lah waktu soalan ni, ramai yang ada kerja apa semua yang keluar lah. Tapi yang tadi yang terakhirnya countnya adalah 48 orang. Alhamdulillah, syukur. Jadi Ustaz kiranya bolehlah Ustaz berkongsi kalimah, apa-apalah Ustaz yang boleh memberi semangat kepada kami para muslimat Ustaz untuk beramal ibadat. Silakan Ustaz. Dan akhirnya nanti Ustaz boleh tutup dengan doa tutup majlis, insyaAllah. Dipersilakan Ustaz. Baik, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Dengan kita hadirkan diri ke dalam majlis ilmu ini, insyaAllah, moga-moga kita lebih bersemangat untuk beramal dan bersemangat sentiasa untuk memperbaiki ibadah kita. Kita bersemangat untuk sentiasa mengikatkan ibadah kita dekat dengan ibadah Rasulullah SAW. Kerana yang paling baik ibadahnya adalah Rasulullah SAW. Yang paling kuat, yang paling tinggi takwanya adalah Rasulullah SAW. Yang paling hebat ibadahnya, hebat takwanya adalah Rasulullah SAW. Maka orang yang sentiasa nak mengikatkan ibadah dia dengan ibadah Rasulullah SAW, walaupun tak dapat ikut semuanya, tapi dia niatkan untuk ikut Nabi SAW, dia akan dapat menjadi orang yang dekat dengan Nabi SAW di hari kiamat nanti. Kerana kuatnya kita ta'aluk dengan Nabi SAW, tanda kita cinta Nabi SAW adalah dengan kita cuba untuk mengikut segala perkara yang dilakukan oleh Nabi SAW. Walaupun perkara itu kadang-kadang nampak tak ada faedah. Walaupun perkara itu nampak pada zahirnya, apa guna dibuat macam ni? Apa hikmah dibuat macam ni? Tak nampak hikmah dia. Walaupun begitu sekalipun, kalau kita buat juga ikut Nabi SAW, kita akan dapat kelebihan dekat dengan Nabi SAW. Dan yang lebih besar daripada itu adalah balasan bagi mereka yang sentiasa mengikut jejak langkah Nabi SAW, adalah balasan yang sangat besar, iaitu mendapat apa? Mendapat cinta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau benar kamu cinta kepada Allah, maka ikutlah Nabi SAW. Maka nak dapat cinta Allah, tak dapat tidak kena ikut Nabi SAW.
Nak ikut Nabi SAW, pasti akan dimulakan dengan cinta pada Rasulullah dulu, baru dia akan buat ikut Nabi. Betul tak? Seorang itu tak akan ikut apa yang dilakukan oleh orang lain, melainkan bila dia cinta dan kasih kepada orang tersebut. Tak? Zaman sekarang ramai orang kasihkan kepada artis-artis, pemain bola sepak, tak? Penyanyi-penyanyi. Dia akan ikut apa yang artis tersebut buat. Sebab apa dia ikut? Sebab dia dah kasih kepada orang tersebut. Tetapi kasih dan cinta dia kepada artis-artis tadi tak memberi apa-apa faedah kepada dia. Bahkan dia akan menyesal dan juga dia akan berlepas diri pada hari kiamat nanti. Dia akan menyesal, ya Allah, kenapalah aku pergi ikut dia? Ya Allah, berilah dia azab 2 kali sebab dia telah menyesatkan aku. Itu kalau kita ikut orang-orang yang kita cinta kepada orang-orang yang jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita cinta pada Rasulullah, cinta pada orang solehin, cinta pada para waliullah, tak, cinta itu sendiri dah boleh memberi faedah kepada kita. Tak ikut pun, cinta sahaja, itu pun sahaja dah boleh memberi faedah kepada kita. Kata Nabi SAW, al-mar'u ma'aman ahab. Seorang itu akan bersama dengan orang yang dia kasih, dia sayang. Di hari kiamat nanti. Apatah lagi kalau diikutkan pula dengan perbuatan. Cinta ditambah dengan perbuatan. Maka al-mahabbah wal mutaba'ah itu sangat-sangat penting. Cinta mesti diikuti dengan perbuatan. Sebab kalau kita hanya sekadar cinta sahaja tanpa membuktikan bukti cinta kita kepada orang tersebut, maka cinta itu hanya sebagai dakwaan sahaja. Dakwaan semata-mata. Tidak boleh memberi apa-apa kesan kepada diri kita. Maka dengan adanya cinta pada Nabi SAW, barulah kita diikuti dengan mutaba'ah, mengikut Nabi SAW. Dan Nabi sentiasa ada dalam hati kita. Kata Allah SWT, wa'alamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah dalam diri kamu itu ada Rasulullah SAW. Berkata Syekh Abu Sa'id Al-Mursi, "Law ghaba anni Rasulullah SAW tarfata ain, ma'adattu nafsi musliman." Kalaulah Rasulullah itu hilang daripada hati aku sekelip mata sahaja. Kalaulah Rasulullah hilang daripada diri aku, hilang daripada pemikiran aku satu saat sahaja, maka aku mengira diri aku ni sudah murtad. Menunjukkan apa? Menunjukkan orang-orang soleh, Nabi SAW sentiasa ada dalam hati mereka. Nak buat satu perkara, fikir dulu. Kalau Rasulullah ada depan aku ni, malu tak aku nak buat benda ni depan Rasulullah? Kalau Rasulullah ada di hadapan aku ni, malu tak aku nak pasang lagu ni di hadapan Rasulullah SAW? Kalau Rasulullah ada dekat aku ni, malu tak aku nak buka cerita ni depan Rasulullah SAW? Kalau Rasulullah ada dekat aku ni, malu tak aku untuk berkata-kata perkataan yang sebegini di hadapan Rasulullah SAW? Kita kena sentiasa bayangkan Nabi berada di hadapan kita. Itu cara orang hidup dengan Rasulullah SAW. Nak hidup dengan Rasulullah adalah dengan dia rasakan kewujudan Nabi ada bersama dia. Dan memang Nabi akan sentiasa tahu apakah yang dilakukan oleh kita. Dalam satu hadis Nabi SAW diriwayatkan bahawasanya pada hari Isnin dan hari Khamis, pada hari Isnin dan hari Khamis, Nabi akan dipaparkan kepada dia amalan-amalan umat dia. Nabi akan tengok setiap amalan kita pada hari Isnin dan hari Khamis. Nabi kata, kalau aku tengok amalan itu amalan yang baik, maka aku ucap alhamdulillah, aku puji Allah, aku bersyukur pada Allah sebab amalan umat aku baik. Tapi kalau amalan umat aku itu buruk, maka itu akan menyedihkan Nabi SAW. Tetapi dalam masa yang sama, Nabi pun istighfar untuk kita. Aku akan istighfar untuk umat aku yang mana aku tengok amalan mereka buruk pada hari tersebut. Akan dipamerkan seluruh amalan kita kepada Rasulullah SAW. Kata Allah, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Beramallah kalian. Fasayarallah, Allah akan melihat amalan kalian, wa rasuluhu, dan Rasul dia juga akan tengok. Bukan sekadar Allah akan tengok, Allah dah pasti dah tengok, tapi Nabi juga akan tahu. SAW akan tahu setiap amalan umat dia. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu. Allah akan tengok amalan kamu, Rasul akan tengok amalan kamu, wal mu'minun. Dan ada setengah orang mukmin yang akan melihat amalan kalian. Siapa orang mukmin itu? Kata setengah ulama, yang pertama, mak ayah kita yang dah meninggal akan tengok setiap amalan kita. Mak ayah kita yang dah meninggal, dia akan tengok. Maka akan bertambah gembira dia bila dia tengok anak dia buat perkara yang baik, buat taat, hadir majlis ilmu, duduk dengan orang soleh. Dia akan gembira dalam syurga. Tapi kalau dia buat perkara yang tak baik, buat maksiat, mengumpat, bergaduh, bermusuh dengan orang lain, maka itu akan menambahkan kesedihan dalam kubur mak ayah dia. Itu golongan pertama yang akan tengok amalan kita. Golongan yang kedua dikatakan adalah guru kita sendiri. Walaupun dia masih hidup, akan dipamerkan kepada, akan dibuka ilham. Allah akan beri ilham kepada dia, dia tahu apa yang kita buat. Itu bagi guru. Walaupun dia belum mati sekalipun, dia akan dapat tahu segala amalan anak-anak murid dia.
Maka kita kena beramal untuk Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi benda-benda tadi boleh membantu kita untuk menguatkan amalan kita, lebih beramal, lebih berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Setiap hari kita biarlah jadi hari yang lebih baik daripada hari yang kemarin, hari yang semalam. Baik, insya-Allah. Jadi tak ada banyak yang saya nak sampaikan. Insya-Allah moga-moga dengan perkumpulan kita pada hari ini dapat mendekatkan diri kita kepada Rasulullah SAW dan dapat menggembirakan hati Nabi SAW dan menggembirakan hati mak ayah kita kalau yang dah tiada, dapat menggembirakan hati mereka. Menjadi hari ini sebagai hari bahagia bagi mereka. Setiap hari yang kita hadir majlis ilmu, itu menjadi hari raya untuk mereka di alam sana, insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Ustaz kalau bagi kalimah ada yang menyesak di jiwa, sampai dekat jiwa, mudah-mudahan semua muslimat dapat ambil kalimah daripada Ustaz. Memang selalu mendorong kita ke arah kebaikan untuk meningkatkan amal ibadat kita. Kak Long teringat Ustaz satu perkongsian daripada baru-baru ni Kak Long mendengar satu perkongsian daripada sahabat muslimat dalam daurah. Bapa saudara Nabi. Ini kisah Nabi jugalah berkenaan dengan Rasulullah menggembirakan bila kita menggembirakan Rasulullah ni apa yang kita akan dapat. Kisah bapa saudara Nabi yang Abu Lahab yang ada dalam Al-Quran kan. Dia adalah seorang yang sangat bergembira bila tahu kelahiran Nabi, kelahiran Rasulullah. Sangat bergembira. Tetapi selepas itu dia adalah penentang yang paling tegar terhadap Rasulullah. Yang kita tahu sehingga namanya tercatat di dalam Al-Quran. Tapi apa balasan Allah, apa yang Allah bagi kepada Abu Lahab ni, sewaktu di dalam kubur, ada satu hari yang Allah bagi sikit saja merasa macam hilang sikit siksa kubur tu, siksa api neraka macam tu, kerana sikap yang dia bergembira atas kelahiran Rasulullah tu. Bayangkan yang itu pun Allah bagi gembira, itu pun Allah gembira, dan kemudian dia menjadi penentang yang tegar pun Allah bagi sikit kelonggaran, minimum, macam sikit rasa keluar daripada siksa neraka ataupun siksa kubur tu. Bayangkanlah kalau kita ni yang kita lahir, memang kita lahir Islam, kita lahir sebagai umat Rasulullah yang telah didoakan oleh Rasulullah, dan kita mengamalkan setiap apa yang Rasulullah buat, macam Ustaz sebut tadi, kita ikut sunnah-sunnah apa yang menggembirakan Rasulullah. Apa saja, menutup aurat, melabuhkan tudung, memakai baju-baju yang menutup aurat lah, ni jaga kita punya akhlak kita semua. Bayangkanlah berapa banyak Allah nak bagi kasih sayangnya kepada kita kan Ustaz, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan setiap kali kita masuk kuliah, kita dengar kalimah Ustaz, meningkatkan kita punya semangat untuk beramal ibadat. Amal ibadat ni memang nampak sukar, tapi bila kita amal dia jadi lazat, nikmat, kita rasa seronok, kita rasa dekat dengan Allah, kita rasa dekat dengan Rasulullah. Masya Allah. Itu saja Ustaz daripada Kak Long. Maaf Kak Long mencelah sebab betul-betul Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Betul-betul terasa dekat hati. Betul apa yang Ustaz kongsikan tadi. Mudah-mudahan sampai juga ke hati semua sahabat-sahabat yang ada di sini, dan juga yang tak dapat hadir pun juga sampai juga kalimat daripada Ustaz ni. Ustaz boleh akhiri pertemuan kita di dalam Zoom ini dengan doa tutup majlis Ustaz, insya-Allah. Dipersilakan Ustaz. Terima kasih banyak-banyak. Jazakumullah khair. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna wa an walidina wa an masyayikhina bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma jammilna bil 'afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين
بجاهك النبي الأكرمين محمد صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها بجنتك، ومن اليقين ما تهون على مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله وارثا منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم علينا بحسن الخاتمة، ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة، يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. اللهم أرنا وجه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في المنام، اللهم أرنا وجه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا والبرزخ والمحشر واليوم الآخرة. اللهم ارزقنا كمال المتابعة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهر وباطن في عافية والسلامة برحمتك أرحم الراحمين. أمان وسلف الصالح، أمان وكتب الزمان، أمان وسيد الحبيب أمر، ويختم علينا وهو راض أنا في خير ورث وعافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وأنت الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم تعالى، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Terima kasih semua yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.